Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan sebagai muqaddimah kepada pengajian kitab ringkasan Sahih Muslim. Cuma ana baca daripada awal sebab minggu lepas tak ada nota, ya. Kita start daripada awal sebab hal baru ni nota lain. Dia ni ana ubah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ni masih lagi sebagai muqaddimah pengajian mukhtasar atau ringkasan Sahih Muslim. Jadi pada pagi ini kita nak sebagai muqaddimah, kita nak berkenalan dengan Imam Muslim dan juga serba ringkaslah berkait dengan kitab Sahih Muslim. Nota ni 10 muka surat, 10 muka surat. Mungkin beberapa kuliah lah, sebab hak nota hak minggu lepas dia agak terlalu itu sangat, hak ni lebih mudah lagi. Okey, cuba kita tengok muka surat pertama. Imam Muslim dan kitab sahihnya. Kemudiannya minta maaf sebab suara ana pada pagi ni agak bermasalah sikit. Tak boleh nak tekan jadi rasa pedih. Tapi jelas tak boleh dengar, Ustaz Mak faham sama Ya, kalau Ustaz Mak faham okey tu. Okey. Penghimpun dan penyusun hadis kedua terbaik selepas Imam Bukhari ialah Imam Muslim. Hak ni boleh katakan ulama terima. Tidaklah ijma', tapi umumnya terima bahawa kalau selepas Quran, kita dalam konteks kita orang Islam ni, selepas Al-Quran maka hadis Bukhari lah. Kitab Bukhari ni kira yang kedua sahih selepas Al-Quran, dan yang ketiganya ialah Sahih Muslim. Mana Sahih Muslim duduk nombor 2, mula-mula Bukhari kemudian Muslim. Baik, nama lengkap Imam Muslim ialah Imam Abul Husain. Tu kunyah dia. Abu ni maknanya kunyah. Jadi nama Imam Muslim ni Muslim lah nama dia, cuma kunyah dia Abul Husain. Jadi anak Arab boleh faham lah apa maksud kunyah tu. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushas Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau adalah pengarang kitab As-Sahih yang lebih terkenal dengan Sahih Muslim, dan merupakan seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Baik, menurut pendapat sahih sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hakim, iaitu Abu Abdullah dalam kitab dia Ulamaul Amsar. Jadi kitab ni yang ditulis oleh Al-Hakim ataupun kunyah dia Abu Abdullah. Ulamaul Amsar, Ulamaul Amsar mana ulama-ulama semasa, menyebutkan bahawa Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 Hijrah. 206 Hijrah ni maknanya kurung ketiga. Itu secara ringkas.
Jadi maknanya nama kitab dia ni sepenuh nama dia, sebab nama dia tu Muslim bin Al-Hajjaj. Baik, kehidupan dan kembara Imam Muslim untuk mencari ilmu. Dia kalau kita belajar hadis ni kita akan sebutlah dari masa ke semasa. Dia ada satu istilah dia panggil jaulah ulama hadis. Jaulah ulama hadis. Dulu peringkat awal dulu ulama ni jaulah ni mana musafir berbulan-bulan. Yalah kalau tidak sampai sebulan, maknanya menempuh jarak dan masa yang lama. Kadang-kadang nak cari sehadis. Misalnya Imam Bukhari pernah ada pengalaman sebulan jalan. Sebulan merantau cari sehadis. Tu dia panggil jaulah. Ni sebelum kitab-kitab hadis dibukukan. Maknanya melalui proses yang cukup sukar, bersusah payah. Nak boleh terkumpul dalam kitab separuh kita baca ni bukan mudah. Tu orang panggil proses awal lah, langkah awal. Imam Muslim belajar hadis sejak awal usia lagi, iaitu bermula pada tahun 218 Hijrah. Dia start belajar hadis ketika umur dia 12 tahun. 12 tahun. Kita kata 12 tahun. Jadi sebelum tu ngaji ke dia? Ngaji Quran. Quran ni maknanya dengan tafsirnya, dengan pemahaman maknanya. Ini budaya salaf kita. Makna 12 tahun ke bawah tu dia ngaji Quran saja. Habis ke Quran, ngapa Quran, belajar tafsir. Kemudian dikembangkan dengan pengajian ilmu hadis pada peringkat menengah. Inilah umur 12 tahun start ngaji hadis. Masa muda lagi beliau pergi ke Hijaz, Iraq, Syam, Mesir dan beberapa negara lain yang menjadi pusat pengajian ilmu hadis. Dia akan pergi. Ni umur belasan tahun. Baik, dalam pengembaraan Imam Muslim, beliau banyak mengunjungi ulama-ulama terkenal untuk belajar hadis dengan mereka. Di Khurasan misalnya, dia nak tengok dalam internet tu dia senara, sebab guru dia ni ramai 1000 lebih. Dia senara 278. Anda tidak masuk sini lah. Boleh tengok dalam internet. Guru-guru Imam Muslim di negeri ini, siapa dia guru dia. Walaupun guru dia ramai, tapi bukan semua diketahui. Tapi waktu kita tengok pun di Mesir sini dia sebutlah guru dia 278. Hak sini kita sebut sedikit, sebahagian kecil saja. Jadi dalam pengembaraan Imam Muslim, beliau banyak mengunjungi ulama-ulama terkenal untuk belajar hadis dengan mereka. Misalnya di Khurasan, Imam Muslim berguru dengan Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Di Rai, beliau berguru dengan Muhammad bin Mihram ataupun Mahran dan Abu Ansan. Di Iraq, beliau belajar hadis dengan Ahmad bin Hanbal dan juga Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, beliau belajar dengan Sa'id bin Mansur dan Abu Zar. Di Mesir, beliau berguru dengan Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan dengan ulama-ulama hadis lain. Ramai lagi lah. Baik. Imam Muslim berkali-kali mengunjungi Baghdad. Jadi Imam Muslim berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar dengan ulama-ulama hadis di sana. Sebab pada zaman dia ni, Baghdad ni pusat ilmu. Memanglah kalau kita baca sejarah Baghdad ni, hak hebat tu hebat, hak kita rasa suka, tapi hak sedih pun ada juga Baghdad ni. Kenapa dia kita kata menjadi tumpuan musuh tu? Sebab itu kawasan yang paling strategik pada waktu tu untuk pusat pengajian pelbagai bidang ilmu. Baik. Di Baghdad terkenal lah. Siapa Quran pun ada kaedah Baghdadi lah.
Dan kunjungan terakhir Imam Muslim ialah pada tahun 259 Hijrah. 259 Hijrah. Maknanya dia mula mengaji hadis 218 Hijrah. Kali terakhir dia pergi ke Baghdad 259 Hijrah. Boleh tata sendiri, boleh tolak sendiri berapa, makna beza masa. Baik, semasa Imam Bukhari datang ke Naisabur, ini antara tok guru utama Imam Muslim juga. Semasa Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering datang kepadanya untuk berguru. Sebab Imam Muslim tahu tahap keilmuan Imam Bukhari. Jadi dia ambil peluang bila Imam Bukhari pergi ke Naisabur, dia pergi belajar di sana. Ketika terjadi fitnah dan pertelingkahan di antara Imam Bukhari dan guru dia, ni guru fiqh dia, Az-Zihli ataupun setengah ulama kata Az-Zuhli. Ni beliau memihak pada Bukhari. Berat ni. Dia macam salah faham kan. Jadi guru dia ni guru fiqh, guru pengajian fiqh Imam Bukhari, Imam Zuhli, terkenal lah. Tapi dia, yalah, kalau tengok dalam kitab kan, dia guna istilah dia telah fitnah Imam Bukhari. Isunya isu fiqh antaranya isu akad tangan ketika takbir. Jadi Imam Bukhari ayatlah takbir akad tangan ni ada beberapa tempat. Kalau rakaat pertama mula-mula tu 3 tempat. Kalau capus lagi ketika naik rakaat yang ketiga jadi 4 tempat satu yang akad tangan masa takbir. Balah gitu. Anda tidak sebut panjang lah. Lepas tu salah satu sebabnya kerana iri hati. Sebab Imam Bukhari bila dia mengajar tak ada tempat lain, penuh tempat dia. Jadi setengah-setengah ulama tu jadi kecil hati. Ada nyakit tu. Mana kalau mengajar sini masjid lain tak ada orang, tinggal tu siap. Jadi dia buat hati. Deki lah. Ini penyakit ulama lah. Memang ni banyak disebut dalam kitab kalau kita baca. Dia mengajar bawah pokok pun 15,000 orang. Ada disebut dalam riwayat. Tak apalah. Jadi Az-Zuhli ni tok guru Imam Muslim juga. Dia ni guru dalam bidang fiqh. Jadi bila balah tu ana bacalah. Jadi Syekh Zuhli ni dia guna pengaruh orang politik untuk menghalau Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari keluar daripada kampung tu. Pada kampung tu kampung dia, kampung Imam Bukhari, Bukhara tu. Tu. Baik. Jadi Imam Muslim berpihak pada Imam Bukhari. Jadi sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan Imam Muslim dengan guru dia Az-Zuhli ataupun Az-Zihli. Baik, Imam Muslim dalam sahihnya maupun dalam kitab lainnya dia tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima daripada Az-Zuhli, padahal beliau adalah gurunya. Dalam setengah kenyataan dalam kitab, hadis-hadis yang dia ambil daripada guru dia Az-Zuhli dia hantar balik semua. Dia hantar balik semua. Sebab bagi dia Zuhli ni pemfitnah. Dia hantar balik semua hadis. Tak ada source. Sebab tu dalam kitab Muslim sah hadis pun tak ada. Hak dia riwayat daripada guru dia bernama Az-Zuhli. Sebab dia kata guru dia telah fitnah Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari guru dia. Imam Zuhli pun guru dia. Masa ni Imam Tirmizi pun ngaji dengan Imam Bukhari dia. Masa ni Imam Tirmizi menangis bila membiarkan Imam Bukhari keluar daripada kampung halaman. Ada disebut Imam Bukhari kata masa dia keluar tu dia tak paling. Dia kata dia tak akan balik dah ke kampung dia. Sebab tu jenazah dia dikebumikan di perantauan, tidak dikebumikan di kampung dia. Anda baca sehingga orang-orang kampung dia sedih lah. Dia kata orang mari ziarah kubur Imam Bukhari tak mari di Bukhara. Sebab apa? Sebab kubur dia ni lain, padan dengan muka pokok kampung ni. Dia kata kerana tidak menghargai Imam Bukhari, akhir sekali kubur Imam Bukhari duduk kampung lain. Jadi tempat kita ni kenal dalam sejarah orang tak mari. Supaya keluarga Nabi di Mekah sedih kerana kita tidak hargai Nabi, kubur Nabi duduk Madinah padahal dia lahir Mekah. Itu berlaku pada Imam Bukhari. Jadi pertelingkahan ini menjadi sebab terputus hubungan. Baik.
Jadi dalam kitab Sahih Muslim tak ada satu pun hadis Az-Zuhli. Padahal banyak juga dia meriwayatkan hadis daripada guru dia bernama Zuhli. Begitu juga hal ini juga berlaku pada Imam Bukhari. Dalam kitab Muslim tak ada satu hadis hak dia ambil daripada Imam Bukhari. Kita kejut juga, mana gitu. Macam mana Imam Muslim dia berguru Imam Bukhari, tapi dalam hadis Muslim tak ada satu hadis hak dia riwayat daripada Imam Bukhari. Hadis hak serupa dengan hadis Bukhari itu ada, tetapi dengan guru lain, tidak dengan guru Bukhari, tidak dengan Bukhari. Kalau kita ngaji akhirat kita tak ada sah pun sanad tu hak Imam Muslim ambil pada Bukhari, tak ada sah pun. Kita kata wah gitu balah dengan orang lain pakau Bukhari pun tak masuk. Dah ada sebab dia. Lepas ni dia ada bincang dalam muka surat berapa ada bincang lah. Jadi hak kata muttafaq alaih itu dalam Bukhari ada, Muslim ada, tapi bukan daripada Imam Bukhari. Nampaknya pada hemat Muslim yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua-dua gurunya itu, tetapi beliau tetap mengakui mereka sebagai guru. Bahkan berjasa besar Imam Bukhari. Apa sebab dia, selepas ni kita bincang. Baik, Imam Muslim wafat pada hari Isnin 25 Rejab 261 Hijrah ketika berusia 55 tahun dan dikebumikan di kampung Nasrabad, salah satu daerah di luar Naisabur. Umur 55 tahun. Tidak tua sangat ahli kata. Ini secara ringkas ni, guru-guru kalau nak tahu lebih lanjut lagi boleh tengok dalam internet lah. Dia senara sampai 278. Jadi selain yang disebutkan di atas, Imam Muslim berguru dengan ramai lagi guru-guru yang lain. Antaranya Uthman bin Abu Bakar, putra Abi Syaibah, Syaiban bin Farwah, Abu Kamil Al-Juhri sebenarnya, Zuhair bin Harb, Amr An-Naqid, Muhammad bin Al-Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id Al-Aili, Qutaibah bin Sa'id, dan ramai lagi. Baik, kepakaran Imam Muslim dalam hadis ni secara ringkas lah ni. Imam Bukhari merupakan ulama terkemuka dalam bidang hadis, khususnya hadis sahih lah, sebab dia tumpu pada hadis sahih. Berpengetahuan luas mengenai ilat-ilat, yakni penyakit-penyakit seni yang terdapat dalam ilat ni, dia panggil ilalul hadis. Mana penyakit-penyakit halus-halus tu dia panggil ilat. Kalau penyakit besar-besar kita pun tahu tu. Nah, ni penyakit halus-halus tu. Kalau terkena ni kan Ilal Tirmizi tu lah. Kita Ilal Tirmizi. Malah nak ngajar lah habis tu lah. Kau tak habis tak ingat Ilal Tirmizi. Tu memang puas hati lah. Dia ada buat buku tu, ada nota. Maulid benar. Tapi tu kalau nak ngaji, tu nak ngajar apa kena mekat lah, tetap tidur mana tu. Kalau nak ngajar tu tu pekat lain. Jadi kepakaran Imam Muslim. Baik, Imam Bukhari merupakan ulama terkemuka dalam bidang hadis, berpengetahuan luas mengenai ilat-ilat dan selebel hadis. Sebut Imam Bukhari ni nak ayat muka tok guru dia, tok guru Imam Muslim, dan selebel hadis serta tajam kritik dia dalam bab hadis. Manakala Imam Muslim adalah orang kedua. Manakala Imam Muslim adalah orang kedua setelah Imam Bukhari. Jadi kepakaran yang ada pada Imam Bukhari itulah juga menjadi kepakaran Imam Muslim. Sebab hal tu tok guru dia. Tak kira dalam ilmu dan pengetahuan maupun dalam keutamaan dan kedudukan, mengikut ulama, Imam Muslim duduk nombor 2 selepas Imam Bukhari. Baik, Imam Muslim banyak menerima pujian dan pengiktirafan dari para ulama hadis dan juga ulama dalam bidang-bidang ilmu yang berkaitan. Al-Khatib Baghdadi misalnya, dia ada sebut Khatib Baghdadi.
Muslim telah mengikuti jejak Imam Bukhari, memperhatikan ilmunya. Mana dia buat kajian tentang ilmu Bukhari sehingga dia jadi alim, dan menempuh jalan yang dilalui oleh Imam Bukhari juga. Kenyataan ini tidak bererti bahawa Imam Muslim hanyalah seorang pengekor. Tidak. Orang Kelantan kata tidaklah duk bawah ketiak tok guru sama. Tak. Tidak gitu. Memang dia ni kira-kira dia ikut ilmu tok guru dia, tapi tak. Dia ni berdikari dalam ilmu. Mana hebatlah. Malah Imam Muslim mempunyai ciri khas dan karakteristik yang tersendiri dalam menyusun kitab, serta kaedah baru yang belum pernah diperkenalkan orang sebelumnya. Abu Quraisy Al-Hafiz menyatakan bahawa di dunia ini orang yang benar-benar ahli dalam bidang hadis ada 4 orang. Salah seorangnya adalah Imam Muslim. Kalau dalam kitab lain dia sebut Imam Muslim, Imam Bukhari, Ali Al-Madini, dia sebutlah, dia ni salah seorang, mana tokoh 4 orang yang terkenal. Jadi maksud perkataan tersebut adalah ahli-ahli hadis terkemuka yang hidup di masa Abu Quraisy. Kerana ahli hadis ni amat ramai. Hak dia sebut tu mana zaman dia. Dia ni salah seorang jago utama lah, selain daripada tok guru dia Imam Bukhari dan sebagainya. Baik. Atau karya-karya Imam Muslim tu anda tak baca lah, tu boleh baca sendiri lah. Kalau nak baca secara ringkas agak Al-Jami'us Sahih ni lah. Kalau kita nak ngaji, cuma kita ngaji ni pun sebagai mukhtasar, ringkasan saja. Ringkasan tu maknanya 2190. Nah, 2000 lebih ada. Ringkasan tu 2000 lebih. Nah, 2190 gitulah tak silap anda. Baik. Yang keduanya Musnadul Kabir, Al-Musnadul Kabir, kitab Asma' wal Kuna, Kitabul Ilal, Kitabul Arqam, Kitabul Aqran. Aqran ni maknanya perawi-perawi hak sebaya, perawi-perawi hak sebaya. Dia ada istilah khusus lah, ketua kena ngaji lah tu. Kitab solat ini Kitabus Su'alatih ni Ahmad bin Hanbal. Ni tok guru dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni tok guru Imam Bukhari ikut. Tok guru Imam Bukhari. Kalau kita tengok dalam senara tu, ni salah seorang guru Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal. Dah ni juga tok guru Imam Syafi'i juga. Setengah kata dia ni anak guru Imam Syafi'i sebab dia saling memberi ilmu tu. Baik. Kitabul Intifa'. Bi'uhu bisibak tu Kitabul Muhadramin. Muhadram ni orang perawi-perawi ni apa ni hak masuk Islam zaman Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi. Muhadram dia panggil. Tak silapnya setengah ulama kata tak sampai 100 orang, setengah kata 90 orang ada. Masuk Islam zaman Nabi tapi tak ada jumpa Nabi. Dia panggil mukhadram. Tu dia buat kitab khusus. Baik, seterusnya lah. Okey. Sekarang ni kita nak bincang sikit tentang kitab Sahih Muslim. Di antara kitab-kitab di atas yang paling agung dan sangat bermanfaat serta masih tetap beredar hingga kini ialah Al-Jami'us Sahih, yang terkenal dengan Sahih Muslim. Kalau kita nak ngaji ni, kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab yang paling sahih dan murni sesudah Kitabullah. Kedua-dua kitab sahih ini diterima baik kali. Maulana Khatal di Masjid Langgar tu berapa? 14 tahun. 14 tahun. Kitab Bukhari 13 tahun, beza setahun. 14 tahun. Mana kalau orang nikah mula-mula ngaji tu, Khatal kitab tu anak sekolah menengah. Baik. Lama 13 tahun. No. Anak murid berubah-ubah, tok guru tak berubah. No. Ni.
Imam Muslim Imam Muslim telah mengerahkan seluruh kemampuan dia untuk meneliti dan mempelajari keadaan para perawi, menyaring hadis-hadis yang diriwayatkan, membandingkan riwayat-riwayat antara satu sama lain. Ni saja nak sebut ni, kalau kita belajar ilmu usul hadis, jumpalah. Dia antara perkara yang menjadi asas lah. Nak tahu kedudukan hadis tu, dia buat perbandingan riwayat antara sanad ni dengan sanad ni. Sebab hadis ni dalam pengiraan dia kira sanad. Ada kadang sah hadis sanad 50, dia kira 50 hadis. Tu cara kira dia tu. Aku tu kata masuk, setengah kata masuk 900,000 Imam Bukhari. Masuk hadis dia baca hadis, masuk dalam kepala dia buat saringan sekitar 7,000 hadis dalam kitab sahih dia. Jadi 900,000 hadis tu dia kira sanad. Kadang-kadang hadis tu 50, 60 hadis sama tapi sanad tu berbeza. Sebab hadis Muslim ni kalau kira 7,000 lebih hadis, kalau kita hak bulan tu kira sah, jadi 3,000 lebih. Kita tak kira hak bulan. Muka bulan tu bulan mata, sanad berbeza. Sebab kitab Muslim ni dia nak mengajar kita tentang perbezaan sanad tu. Jadi kalau kira hak tak bulan 3,000 lebih. Sebab itulah dalam ringkasan tu dia buat hak bulan tu. Dia buat hak bulan. Sebab tu jadi 2,000 lebih. Maknanya ada setengah tu dia buat tu. Jalan maknanya banyak dah dia buat tu. Baik. Imam Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz. Jadi membandingkan sanad, membandingkan lafaz, sehingga sehuruf ulama kita boleh beza. Kalau nak buat contoh dah. Hadis hak buat makan selepas kematian ni kan, dia ada dua versi hadis. Satu hadis yang menunjukkan bahawa cerita zaman Nabi lah, bila perempuan ni kematian suami dia selepas selesai pengkebumian, mana perempuan ni wa mar'atuhu, yakni isteri kepada si mati, ajak Nabi pergi makan rumah dia. Itu dalil yang mengatakan ada buat makan bila berlaku kematian. Ulama kata hadis tu ghairu mahfuz. Hadis tu mana dhaif. Apa? Sebab hadis lain hak sahih tidak sebut beza daripada sebutir huruf ha. Wa mra'atuhu, terjemah dia isterinya, isteri si mati. Tapi hadis hak sahih dasar pada sanad hak sahih. Wa mra'atun, tak ada hu. Ada seorang perempuan ajak Nabi makan. Perempuan itu bukan isteri si mati. Beza pada ha, satu huruf. Jadi bila kita tolak hadis ni atas dasar dia ghairu mahfuz, jadi hak perempuan hak ajak Nabi makan tu tak berkait dengan si mati. Tu apa yang boleh buat, boleh tahu siapa beza sehuruf, boleh tahu ni lah. Sebab ulama kita misalnya satu kerja dia membuat perbandingan hadis. Ingat mudah kau nak banding ni. Habis homo bukan banding dua hadis 900,000. Kali Imam Muslim 300,000. 300,000 buat perbandingan hadis. Buat kaji sosok dengan sanad dan ingat hafal pula. Kita anak, kalau anak 10 orang betul kabar no. Kadang-kadang tak tahu anak jauh apa. Malu. Tanya anak, habis jauh apa sekolah? Padahal 10 orang baru tu, 7 orang baru tu. Baik, cuba kita tengok. Imam Muslim sangat teliti dan hati-hati dalam menggunakan lafaz-lafaz dan selalu memberikan isyarat akan adanya perbezaan antara lafaz. Ni. Sebab tadi ingat lagi masa mengaji Maulana dulu. Maulana kata kita mengaji Muslim ni kita dapat beza. Kita dapat ambil maklumat, kaedah dan cara
bagaimana nak buat perbanding hadis. Nak buat perbanding hadis, lafaz hadis. Hadis ni melalui sanad ni dia beza kalimah ke, beza berapa kalimah, beza huruf ke, dia bincang. Kalau nak ngaji hal tu hadis-hadirat, tak ada dua lekok, tak ada seorang abuk buat kita ni. Sebab tu ambil hal ni pun tak apa dah. Kita ngaji maksud dia. Kalau nak ngaji usaha hadis tu kena cari guru lain pula. Kalau nak lah tu. Dengan usaha yang sedemikian rupa, maka lahirlah kitab sahih. Baik. Bukti yang paling kukuh, bukti konkret mengenai keagungan kitab ini, ni hak Muslim yang kita nak baca ni, ialah suatu kenyataan. Ni tak boleh nak tolak, semua ulama sebut. Ni kenyataan bahawa Imam Muslim menyaring isi kitabnya daripada ribuan riwayat yang pernah dia dengar. Sehingga diceritakan bahawa Imam Muslim sendiri kata, dia kata, aku nak susun kitab aku ni sekitar 12,000 hadis. Lepas tu tak siapa-siapa pun. Selepas tu komplit siapa kita ni buat apa ya tu, tak siapa 12,000. Aku kena saring, kena cek sesa 300,000 hadis. Nak boleh siapa, nak boleh siap Sahih Muslim tu, aku kena baca, bukan baca saja, cek sesa setiap perawi, kena pasti 300,000 hadis sekali dengan sanad. Tak ada nak kerja gapur. Sebab tu ulama hadis dia mati dalam keadaan gini. Diriwayatkan daripada Ahmad bin Salamah, kata dia, dia kata, Ahmad bin Salamah dia kata, aku menulis bersama Muslim untuk menyusun kitab sahihnya ni selama 15 tahun. 15 tahun. Kitab ini berisi 12,000 hadis. Hak mereka asalnya. Lepas tu dia rekah lagi. Asal 12,000. Daripada 300,000 hadis jadi 12,000. Hak 12,000 ni pun sehari pula. Dalam pada itu, Ibn Salah, seorang yang sangat terkenal, menyebutkan daripada Abi Quraisy Al-Hafiz. Hafiz ni makna orang yang ingat hadis 70,000 lebih hadis. Baru dia panggil Hafiz, bukan hafal Quran. Dia kata jumlah hadis Sahih Muslim sebanyak 4,000 hadis. Kedua pendapat tersebut dapat kita kompromikan, iaitu perhitungan pertama hak kata 12,000 tu, dia masuk semua hadis-hadis yang berulang. Hadis hak berulang sebut semua. Sedangkan pengiraan 4,000 hadis tu, waktu mengambil kira hadis yang tidak berulang. Hak ni pun khilaf lah. Ada kata 3,700 hadis hak tidak berulang. Tak apalah tu. Tapi kukuk mana nuh daripada 300,000. Imam Muslim berkata dalam sahih dia, tidak setiap hadis yang sahih menurutku aku masukkan di sini, yakni dalam sahih dia. Aku hanya menulis hadis-hadis yang telah disepakati oleh para ulama hadis. Jadi Imam Muslim kata, tidaklah kata setiap hadis sahih itu aku masuk dalam kitab aku. Banyak lagi kitab hadis sahih aku tak masuk dalam kitab sahih aku. Maknanya di luar daripada kitab sahih Muslim banyak lagi hadis sahih hak lain. Cuma hak dia masuk ni kira-kira hadis sahih hak peringkat tinggi. Sahih yang diperakui sahih oleh ulama hadis. Supaya Imam Bukhari, misalnya Imam Muslim, ni nak ayat sedikit perbezaan lah. Imam Muslim syarat hadis sahih tu, dia kata mana antara perawi dengan perawi ni dia hidup satu zaman. Tak apa dah tu, cukup dah syarat dia. Manakala hadis sahih tak tu, layak dah nak masuk dalam kitab dia. Tapi Imam Bukhari tak, satu zaman tak memadai. So antara perawi ni dengan perawi ni, dia kata dia ambil dengan guru dia, mesti sabit jumpa, tidak sekadar cukup dengan sezaman. Dia kena sabit, dia pernah jumpa. Maknanya syarat Bukhari tu lebih tinggi daripada syarat Muslim. Tu antara hak masyhur lah. Lepas tu banyak lagi syarat-syarat lain. Baik. Imam Muslim juga pernah berkata, kata Imam Muslim, dia kata sebagai tanda syukur
di atas anugerah Allah yang diterimanya. Apabila penduduk bumi ini menulis hadis selama 200 tahun, maka usaha mereka hanya akan berputar-putar di sekitar kitab musnad ini. Apa dia maksudnya? Imam Muslim ayat dia kata sebagai tanda kesyukuran di atas anugerah Allah yang diterima dia. Dia kata, ini makna kitab dia lah. Bila penduduk bumi ni tulis hadis selama 200 tahun, sebenarnya usaha dia buat sebab itu. Makna kalau selepas ni, kalau orang cari hadis pun tak akan lebih daripada ada hak dia cari tu. Hak dia sebab apa? 200 tahun ni, makna 200 tahun ni makna zaman tu, dia kira zaman tu. Dia gini kita dia. Hak Imam Bukhari Tok Guru dia kumpul hadis tu, hak sahih tu, mana lagi salah? Dia sambung kerja Tok Guru dia. Jadi dalam tempoh 200 tahun bermula pada awal selepas zaman sahabat nak sampai zaman dia ni dah. Hak tu lah orang panggil terkumpul dengan lengkap, dan dia ni antara yang memperlengkapkanlah. Antara kita akan bincang lepas ni, ada lagi Imam Ibnu Majah, ada Imam Abu Daud. Tapi dia rasa bangga, syukur pada Allah sebab dia terlibat dalam kurun-kurun penyusunan hadis. Ada cuba fikirlah, mudah ni, kita mikir cara mudah. Bermula daripada dia, kita ambil start dia mati. Lepas ni kita akan sebut tarikh mati dia bila. Kau dia sebut dah ni dah. Sebut dah ni mula-mula ni mati pada umur 55 tahun, sebut dah ni. Baik, selepas daripada tu kitab hak dia susun ni, orang ngaji siapa kali ni, enggak hari ni kita start ngaji kitab dia. Agak-agak kepala dia sebanyak mana. Ambil hak tu saja. Tak kira puasa dia lagi, tak kira semaya dia lagi, tak kira baca Quran dia, tak kira lagi anak-anak murid dia yang mengembangkan ilmu dia. Kitab dia, manfaat kitab dia saja. Tak siapa khidmat orang baca hadis ni, dia siapa khidmat. Kadang-kadang kita mikir tu, kadang-kadang ulama dulu bunyi tak ada anak pun, sebab setengah kata dia ni tak nikah, tak tahulah, wallahu alam. Khilaf pula. Ada kata nikah, tak apalah. Kalau nikah pun, anak kandung kadang-kadang tidak lebih daripada anak murid. Anak kandung ni biasa saja. Kadang-kadang anak murid tu lebih memberi manfaat pada dia daripada anak kandung. Kadang-kadang biasa je gitu. Tak tahu berapa puluh ribu, berapa ratus ribu anak murid dia. Supaya Mesyuti misalnya tulis kitab 500 lebih. Tapi siapa kita tak tahu ilah ke mana kitab ni. Siapa orang tanya dia, macam mana Tok Guru boleh tulis kitab? Sebab dia mati umur 65. So kata 64 tahun. Tak lebih kurang tu. Betul. Tak okey, ini Imam Suyuti. Imam Muslim ni 55. Nak ayatnya dengan umur 64, 65 boleh tulis sampai 500 lebih kitab. Orang apa pelik. Kitab besar-besar jadi rujukan. Kalau tak siapa kitab dia tu hilang, tak tahu dia lakukan. Ramai ulama kata hilang masa Baghdad tu. Baghdad kena bakar ke, kena langgar oleh puak Mogul tu. Kitab dia lepas dari sungai, dia jelas siapa berubah warna dakwah. Tak apalah tu. Apa jawab Imam Suyuti? Ni anak nak sebut, nak kait ke pesen ulama kita dulu. Jadi Imam Suyuti kata, aku pun tak tahu. Pelik juga dia, aku pun tak tahu. Cuma dia kata, aku niat kerana Allah aku tulis, dan ada juga terselit niat. Maknanya dengan aku tinggal khazanah ilmu kitab ni, maknanya aku akan bersalam dengan setiap orang Islam yang berilmu. Maknanya setiap kali kita pergi kitab Imam Suyuti, kita akan bersalam dengan dia. Maknanya dia tulis kitab tu sebab dia nak bersalam dengan umat kemudian. Sebab ni lah kita pergi kitab Imam Muslim ni, supaya kita bersalam dengan dia. Maknanya kita jadi anak murid dia. Dengar kita mengaji kita. Tak tahu lagi bila kiamat tu. Kalau kena kiamat 500,000 tahun, tak tahulah sebanyak mana pahala dia boleh. Itu kita fikir kerja ulama. Tapi nak boleh susah tu Imam Bukhari rebah pasal setengah ulama jadi kena penyakit buasir macam-macam. Penyakit apa ni kita kata kepada ni, hak jenis pasal tak cukup makan, gastrik. Jenis pasal makan tak apa jadi gastrik. Macam-macam kita jumpa. Imam Muslim ni mati kerana makan banyak dah.
Dia dalam keadaan dia tak khabar, duk nulis kitab, wah kamar sekarang duk tepi, bila nulis tak khabar, ambil sebutir habis sekarang, sekok perut mati. Tapi orang tak mari bunuh diri tu sebab dia tak khabar. Sebab kita acak juga tak khabar, nah. Boleh kata tak khabar sama kita ni, nah. Itulah dia, kita sedar diri lah. Kita jadi sedar diri bila kita baca kitab-kitab ulama, jadi sedar diri kerdilnya kita. Baik. Ketelitian dan berhati-hati Imam Muslim terhadap hadis yang diriwayatkan dalam sahihnya dapat dilihat dari perkataannya sebagaimana berikut. Ini kata Imam Muslim. Dia kata, tidaklah aku menuliskan sesuatu hadis dalam kitabku melainkan dengan sebab yang asas. Juga tidak aku menggugurkan sesuatu hadis daripadanya melainkan dengan sebabnya. Maknanya gini, Imam Muslim ni setiap kali dia nak gugur hadis, nak buat hadis, nak letak hadis, nak susun hadis, hadis pertama, hadis kedua, nak susun hadis, semua ada sebab. Semua ada ilmu di sebalik itu. Nak letak hadis, hadis ni letak sini, hadis ni letak sini, semua ada asas ilmu. Dan kalau dia buat hadis pun ada asas ilmu. Maknanya setiap hadis tu dia akan teliti setiap satu. Setahu tu kata. Supaya Imam Bukhari lah. Imam Bukhari parut lagi. Bila dia susun hadis, nak muktamad ke hadis, nak letak hadis sebagai sahih Bukhari, sebelum tulis maya 2 rakaat di Raudah. Lepas tulis maya pula. Nak tulis lain semaya pula, begitulah sampai 7,000 lebih. Cuba bayar. Baik. Imam Muslim di dalam penulisan sahihnya tidak membuat tajuk setiap bab secara terperinci. Asalnya tak ada tajuk dengan lengkap tak ada tajuk. Adapun tajuk-tajuk kitab dan bab yang kita dapati pada sebahagian nuskhah Sahih Bukhari yang sudah dicetak di zaman kita ni, sebenarnya dibuat oleh pensyarah hadis Sahih Muslim. Antara pensyarah yang paling unik, yang paling baik, yang membuat tajuk dengan bersistem bab itu, saling berkait antara satu bab dengan bab, adalah Imam Nawawi dalam syarahnya. Sebab tu hadirat bila ngaji ni, kalau ada duit lah beli, kalau tak boleh harap beli terjemah Sahih Muslim sekali dengan syarah. Berapa? 12 jilid syarah Imam Nawawi. Beli tu. Tak si baca tak apa, buah lemai kuci kemah. No. Takut ada orang mari curi kita. No. Kena beli. Bagi anak kena ada lah. Nyada tanya nak baca tu. No. Dah kena nak baca ada. Boleh tanya nak baca tak ada. Kalau boleh belilah. Berapa? 1,000 lebih lah. 1,000 lebih. 700 lebih. 700 lebih. Belilah. Dalam Shopee. Baik, anda ambil sikit lagi. Sekarang ni kita nak tengok nasab dan kelahiran. Itu dah hari ni. Ni bulan ni. Wah, tadi kita sebut dah secara yang kata apalah kita sebut lah. Jadi dia ni nama dia sebenarnya Muslim lah. Atau nama dia sebenarnya bin Hajjaj seperti yang kita sebut tadi. Baik, cuma sini tidak sebut sebab tadi ringkas saja. Ini agak detail sikit. Baik. Nama lengkap Imam Muslim seperti yang kita sebut tadi, Abdul Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Waraq bin Qaushaz bin Al-Kushairi An-Naisaburi. Baik. Al-Kushairi, dia nak bincang tu. Al-Kushairi di sini merupakan nisbah kepada nasab keturunan An-Naisabur. Nasab istilah keturunan. Jadi maknanya Kushairi nama keturunan, bukan nama tempat, nama keturunan, silsilah keluarga dia. Baik. An-Naisabur, apa ada An-Naisabur? Hak ni nisbah pada tempat lahir dia, di kota Naisabur. Kalau tengok dalam internet lah mudah. Naisabur ni ramai ulama. Naisabur ni sangat ramai ulama.
Kalau tengok dalam internet itu, ulama-ulama Naisabur jojuk dia susun. Tempat ulama di Kelantan tak ada seorang Abu Kelantan. Masa tu Kelantan pun tak ada lagi. Di Malaysia aku tak ada. Maknanya Naisabur ni dulu pusat ilmu. Baik. Tapi tidaklah seperti Baghdad. Bukhara lebih sahih lagi. Tak apalah. Sebahagian dari Persia, jadi kota Naisabur ni dia sebahagian daripada daerah Parsi. Dia ni yang sekarang menjadi sebahagian daripada negara Rusia. Lah ni jadi Rusia dah. Naisabur dulu Parsi, salah satu daerah Parsi. Berkenaan dengan Kushairi, yakni nasab keturunan Imam Muslim ni, ada seorang pakar sejarah, Izzuddin Ibn Athir, yang lebih terkenal Ibn Athir lah. Dalam kitab Al-Lubab fi Tahzibi Ansab, dia sebut, dia kata Al-Kushairi ni nisbah kepada keturunan Kushair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah, yang merupakan sebuah kabilah yang besar. Mana kok Kushairi ni nisbah satu kabilah yang besar. Keturunan. Cuba tengok sini. Ramai para ulama yang menisbahkan diri mereka kepadanya. Maknanya daripada kabilah ni ramai ulama, lahir ulama Kushair. Orang kita pun ada nama Kushairi. Saya anak ada nama. Tak tahu mari kat mana lah. Ahli sejarah Islam berbeza pendapat mengenai hari lahir dan wafat Imam Muslim, walaupun tak disebut dah, cuma ayat perbezaan. Misalnya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Taqribut Tahzib, Ibn Asir dalam Bidayah wa Nihayah, Al-Khazraji dalam Khulasah Tahzibul Kamal, mereka sebut bahawa Imam Muslim lahir pada 204 Hijrah. Tadi 206 dah. Tadi 206, ni 204. Wafat pada 261. Tadi 2 berapa? 261 ke tak? Sama 261. Cuma beza tarikh lahir 2 tahun. Tadi 206, ni 204. Itu adalah sikit beza. Namun pendapat yang paling kuat adalah Imam Muslim dilahirkan pada 206, seperti yang sebut tadi, dan wafat pada tahun 261 Hijrah. Itu sama. Beliau wafat di Naisabur ketika umur 55 tahun. Seperti tadilah. Perkara ni seperti mana disebut oleh Abi Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab dia Ulama'ul Amsar, yang juga disetujui oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dia. Disebut gitu juga. Maknanya mati pada 261 Hijrah ketika umur 55 tahun. Kemudian tajuk seterusnya, penggambaran Imam Muslim dalam belajar hadis. Imam Muslim membesar sebagai remaja yang gigih belajar agama. Bahkan ketika usianya masih sangat muda, beliau sudah menekuni pengajian hadis. Dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, pakar sejarah, pakar hadis dan sejarah terkenal Imam Zahabi, itu kitab dia Syiarul A'lamin Nubala, dia sebut dalam tu, dia kata Imam Muslim mula belajar hadis sejak tahun 218 Hijrah. 218 Hijrah ketika berusia 12 tahun. Inilah yang kata khilaf ni. Kalau kita tengok situ, iyalah itu jadi ada khilaf tu. Tak apalah. Beliau merantau ke beberapa negara dalam usaha menuntut ilmu hadis. Pergi ke Iraq, pergi ke Hijaz, pergi ke Syam. Hijaz ni termasuk Madinah Hijaz lah tu. Syam, Mesir dan beberapa negara lain. Dalam Tahzibut Tahzib disebutkan bahawa Imam Muslim paling banyak mendapat ilmu hadis daripada 10 orang guru dia. Ni antara 10 orang guru yang paling banyak Imam Muslim belajar hadis dan ambil hadis. Yang pertama, Abu Bakar bin Abi Shaybah, dia ambil 1540 hadis. Abu Khaythamah Zuhair bin Harb, dia ambil 1281 hadis. Dia ngaji dengan Muhammad Ibnul Musanna, yang lebih terkenal dengan panggilan Az-Zaman. Beliau belajar 772 hadis. Qutaibah bin Sa'id 968 hadis. Muhammad bin Abdullah bin Numair 573 hadis. Abu Quraib Muhammad Ibnul Ila, beliau belajar 556 hadis. Muhammad bin Bashar Al-Muqallab, yang digelar dengan Al-Bundar, belajar
460 hadis. Jumpa semua ni bunda ni. Kalau balik kita ada sebut nama dia. Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi 360 hadis. Muhammad bin Hatim Al-Muqallab yang digelar sebagai As-Samin 300 hadis. Ali bin Hajar As-Sa'di 188 hadis. 9 daripada 10 guru Imam Muslim tersebut juga merupakan guru Imam Bukhari. Ini penting ni akan datanglah kita sebut Daripada 10 orang tadi, Muhammad bin Hatim saja yang tidak jadi guru Imam Bukhari. Maknanya 9 orang daripada 10 ni tolak Muhammad bin Hatim, semua itu juga adalah imam, guru pada Imam Bukhari. Perlu ingat tu. Lepas ni kita bincang. Perlu diketahui bahawa Imam Muslim juga sempat berguru ilmu hadis dengan Imam Bukhari. Tu. Ibn Salah dalam kitab Ummul Hadis dia kata Imam Muslim memang belajar daripada Imam Bukhari dan banyak mendapat faedah ilmu daripadanya. Bahkan ramai guru kepada Imam Muslim yang juga merupakan guru pada Imam Bukhari. Perkara inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis daripada Imam Bukhari. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Cuma nak sebut sikit ni. Akhirat pun ada. Dia istilah dia panggil hadis Ali, hadis sanad Ali, sanad Safil. Sanad Ali ni sanad tinggi, sanad Safil ni sanad rendah. Bapa yang Imam Muslim tidak ambil hadis daripada Imam Bukhari? Sebab dia nak ambil dengan guru Imam Bukhari. Sebab guru Imam Bukhari itu guru dia juga. Bapa nak ambil sanad Ali. Itu semua sebab besar Kalau dia ambil dengan Imam Bukhari, maknanya kena ada orang lain celah tu. Mana jadi kurang seperingkat. Jadi kalau dia ambil dengan guru Imam Bukhari, maknanya sanad Ali, sanad lebih tinggi. Gak sanad Ali ni, sanad Ali ni maknanya sanad yang semakin dekat dengan Nabi. Tu salah satu sebab dia. Dan sebab tu besar lah. Bukan kata dia tak suka pada Imam Bukhari, tak ada. Dia mempertahankan Imam Bukhari. Anda baca dalam sejarah bila Imam Bukhari keluar daripada Bukhara tu, bila dia difitnah oleh Tok Guru Az-Zuhli tu, Imam Muslim basah baju, menangis, sedih dia. Tu baik, tak apalah, kita berhenti setakat tu lah dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung nota ni lagi. Ana rasa mungkin minggu depan pun habis dan nota ni, sebab ana pun tidak baca semua juga tu. Maknanya minggu selagi ni InsyaAllah kita baca kitab teruslah. Tak sapat dah sedap minggu ni, dua minggu lagi. InsyaAllah sapat lah. Kalau tak sapat pun kita potong step dulu lah. Sekadar untuk dua kali guna. Ana rasa InsyaAllah sapat dah. Sebab minggu depan kita habis nota ni. Minggu selagi tu kita akan belajar terus pada hadis InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.